Ada seorang ustaz mengatakan keempat imam mazhab sepakat mengatakan Allah wujud tanpa tempat. Minta pandangan ustaz. Siapa yang kata Allah bertempat? Ada soalan komentar. Cuma bulan lepas ada orang tanya pasal ni kan, pasal kullabiyah kan. Kullabiyah ni adalah mazhab akidah yang menjadi pengikut kepada Abdullah bin Sa'id ibn Kullab, yang mana Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab ni berasal daripada Basrah, yang mana bila ditanya Ibn Taymiyah tentangnya, Ibn Taymiyah mengatakan dia ni di antara tokoh yang dekat dengan Ahlus Sunnah. Maksudnya pandangan-pandangan dia tu dekat lah, cuma ada sedikit perbezaan di antara Kullabiyah dengan Ahlus Sunnah Hanabilah Salafiyah. Apabila mereka mengatakan kalam Allah itu adalah kalam nafsi. Kalam nafsi, maksudnya Quran tu bukan kalam Allah. Quran tu hanya gambaran bagi kalam Allah. Maksudnya kalam Allah tu tak boleh didengari. Maka itu dikritik oleh pengikut-pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal. Itulah pandangan dia yang dikritik. Tapi dia hampirlah dengan Ahlus Sunnah yang sebenar. Terlupa baca tasyahud awal, perlukah sujud sahwi? Bila mana kita terlupa baca tasyahud awal, masa teringat tu kita belum lagi berdiri betul, baru sikit belum berdiri tegak lagi, kita boleh turun berdasarkan hadis riwayat Muslim. Belum berdiri tegak, kita boleh duduk balik sujud sahwi, tasyahud awal. Bila kita dah berdiri tegak, maka sujud sahwi, tasyahud awal pun gugur, kita kena sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi, lupa sujud sahwi, dah lah lupa tasyahud awal, sujud sahwi pun lupa, tidak menjadi masalah. Kita boleh sujud selepas kita bagi salam tu, tak ada masalah, boleh juga. Lupa langsung 2 hari lepas tu baru ingat, tak apa, solat sah. Cuma pahala kurang lah, solat sah. Kalau dia tak mau baca tasyahud awal, sahwi pun dia tak boleh niat buat, tidak menjadi masalah. Tapi solat dia tidaklah sempurna mengikut mazhab Syafi'i. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan meneranginya dengan cahaya dari Jumaat yang dia baca kepada Jumaat yang berikutnya. Riwayat ini sebahagian ulama mengatakan ia daripada Nabi, disabit daripada Nabi. Tetapi ada ulama yang mengkritik hadis ni dengan dia kata tambahan perkataan Jumaat tu tidak sahih. Sebenarnya tak ada perkataan Jumaat tu. Siapa baca surah Kahfi je Tuhan akan bagi cahaya pada dia. Tapi riwayat yang dhaif ni telah disokong oleh riwayat yang mauquf daripada sahabat. Ada sahabat yang baca surah Kahfi hari Jumaat, maka di situ nampak ada asal baca surah Kahfi hari Jumaat. Itu pandangan saya lah. Tapi ada yang menolak terus. Ada yang kata surah Kahfi tak boleh, tak dikhususkan baca hari Jumaat, bacalah hari apa pun. Ini perbezaan pandangan disebabkan oleh perbezaan status hadis, penilaian dia. Perbezaan disebabkan mereka berbeza pendapat tentang status hadis. Kerana status hadis ni, nak nilai hadis ni ijtihad. Bila ijtihad, maka terbuka untuk berbeza pendapat. Okey? Mana kalau orang baca surah Kahfi hari Jumaat, adalah asal daripada baca surah Yasin. Ada asal baca surah Kahfi tu, kan? Wajib tak witir bila solat waktu malam? Tidak wajib, melainkan dalam mazhab Hanafi yang kata solat witir ni wajib. Tetapi witir ni bila kita solat malam, kita sangat-sangat digalakkan untuk menutupnya dengan solat witir. Ada seorang ustaz mengatakan keempat imam mazhab sepakat mengatakan Allah wujud tanpa tempat. Minta pandangan ustaz. Siapa yang kata Allah bertempat? Tak ada siapa yang kata Allah bertempat. Tak ada siapa yang kata Allah memenuhi ruang. Tak ada siapa yang kata tempat lagi besar pada Allah. Tak ada siapa. Dia yang faham macam tu. Dia bila merujuk kepada tempat ni boleh faham dua makna: memenuhi ruang dan juga keberadaan, kan? Yang dimaksudkan bila kata
Tuhan berada di langit, bukan maksudnya kita nak kata langit lagi besar, Tuhan tu kecil, maka Tuhan memenuhi ruang langit. Kita tak pernah kata gitu. Kita tak pernah fikir macam tu pun. Kita kata macam mana Tuhan kata. Tuhan kata dia kat langit lah. Macam mana? Tak tahu. Macam mana kita boleh percaya Tuhan cipta Nabi Adam lepas waktu asar? Macam mana kita boleh percaya Tuhan ada masa? Tuhan mana terikat dengan masa? Tapi kita boleh percaya kan? Jadi kita terima macam mana yang Tuhan sebut. Cuma ada sebahagian ulama macam Asy'ariyah, dia agak sedikit spesifik lah. Dia bincang dalam lagi. Dia kata macam ni. Untuk orang yang ada otak yang bagus, bolehlah faham. Tapi orang awam, makcik-makcik ni, dia mana faham dia toritoh ha? Kau ditanya kat dia, makcik, Tuhan kat mana? Agak-agak dia jawab mana? Kalau dia malu nak jawab pun, bila dia doa, dia mesti angkat muka dia ke langit. Betul? Fitrah. Tak ada siapa ajar dia. Habis tu ustaz, yang sujud tu Tuhan ada kat situ lah. Tuhan dalam bumi. Dah. Sujud bukan kita nak percaya Tuhan ada kat bumi. Sujud tu kerana kita nak menghina diri di hadapan Tuhan. Ada beza tu. Jadi tuan-tuan, saya tengok kita tak payah bergaduh apa-apa ni. Tak payah bergaduh apa-apa ni. Kita cakap macam mana yang Tuhan cakap, macam mana yang Tuhan sebut dalam Quran. Nak gaduh-gaduh sangat, tunggu hari kiamat. Tanya direct kan. Ini dok, benda tu je lah. Kuliah dia macam tu lah. Tuhan wujud tanpa bertempat. Tuhan wujud tanpa. Tak ada siapa kata Tuhan bertempat. Dia yang tafsir sendiri, lepas tu dia buat musuh sendiri. Heran kita pun. Tapi memang ada orang macam ni kan. Dia kerja dia nak gaduh kan. Kerja dia, kalau tak gaduh hari ni dia macam rasa tak sempurna iman kalau tak bergaduh. Sahkah salat Jumaat walaupun hanya 10 orang? Kejadian berlaku ketika saya bekerja di perairan negara Arab. Ulama berbeza pendapat tentang bilangan yang minimum untuk salat Jumaat. Sebahagian ulama seperti mazhab Syafi'i kata paling kurang mesti 40. Kerana ada riwayat yang mengatakan Nabi ketika baca khutbah, tiba-tiba datang satu rombongan daripada Syam. Semua yang dengar khutbah Nabi ni pergi. Itu yang kata, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka melihat harta perniagaan, mereka akan pergi duk kumun harta tu, wa tarakuka qa'ima, dan mereka akan meninggalkan kau dalam keadaan berdiri sedang berkhutbah. Jadi ada riwayat yang kata yang pergi itu semua, yang kekal dengan Nabi itu 40 orang. Tak lah, maksudnya dia menggunakan riwayat tu lah. Maka dia kata 40 orang. Sebab tu dia kata kalau kurang pada 40 orang dah tentu tak sah. Jadi sebenarnya saya tengok macam jauh sikit lah dia punya cara pendalilan tu. Kerana kalau betul 40 orang tu yang tinggal pun, dia berlaku by accident. Jadi wallahu ta'ala alam, pendapat yang tepat bagi saya ialah salat Jumaat ni sah seperti mana syarat dia macam salat jamaah. 2 orang cukup dah. Sah tak salat jamaah 2 orang? Mana kita baca khutbah, dia qamat, lepas tu kita baca dia azan, kita naik mimbar, lepas tu kita baca khutbah, dia dengar, lepas tu dia qamat, kita jadi imam. Cumanya ini kena tahu jugalah, cumanya bila kita nak buat salat Jumaat ni, kita perlu dapat keizinan pemerintah dulu. Kerana mazhab Islam ni, kebanyakan mazhab, walaupun mereka berbeza tentang bilangan-bilangan yang sah salat Jumaat, tetapi mereka tidak berbeza pendapat yang mana salat Jumaat ni tak boleh dilakukan banyak-banyak tempat melainkan jika ada keperluan. Kerana zaman Nabi dilakukan Jumaat ni satu masjid je, Masjid Nabawi. Nabi tak buat lebih pada satu masjid. Maka sebab tu kalau tak ada keperluan tak boleh. Bila ada keperluan, kita minta izin daripada pemerintah bagi, maka adalah surau diri Jumaat, supaya tak jadi cacah merbah lah, tak jadi
ruang untuk kita berpecah belah. Tak setuju dengan imam tu, buat solat Jumaat baru. Kacau lah. Tapi kalau kat pelantar minyak ni tak apalah, buat lah. Daripada tak solat Jumaat langsung, di situ ada 12 orang jalan.